tanya, kenalah jawab. Janganlah duduk diam. Okay. So, cikgu mulakan kita punya pelajaran hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay. Harap semua sihat. Duduk rumah sihat ke? Sihat. 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 Okay. Makan cukup? Ada yang tak cukup? Cukup. Cukup. Makan cukup? Ada yang tak cukup makan? Tak ada. Ada. Makan cukup saja. Ada. Okay. So, hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Okay. Pelajaran kita pada minggu lepas. Okay, cikgu dah masuk tajuk, sebenarnya cikgu dah masuk tajuk mengukur isi padu kotak lohong minggu lepas kan. Mengukur isi padu kotak lohong. Okey, cikgu nak share kejap. Share. Okey. Kalau awak tengok kat sini, okey, yang ini cikgu dah ajar dah. Minggu lepas sebenarnya kena ukur tapak tangan. Awak pun tengok dekat Padlet. Siapa yang tak join online, dia boleh tengok dekat Padlet. Cikgu ada letak. Okay. So, yang ini ialah yang awak kena buat minggu lepas. Awak tekap tapak tangan, lepas tu kira luar permukaan. Luar permukaan dia, mula-mula kira yang penuh dulu. Kotak yang penuh. Okay. Kotak yang penuh. Contoh dia, yang ni cikgu revise balik ya. Cikgu revise balik. Tekan. Cikgu buat bulat macam ni kan. Okay. Okay, mula-mula kita pilih yang kotak yang penuh. Ni kotak penuh kan. Ni kotak penuh. Jadi kita pilihlah yang ni. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, semua awak kira kotak yang penuh dulu. Lepas kotak yang penuh. Okay, lepas kotak yang penuh. Awak kira yang mana yang, okay, yang ni penuh juga. Okay, kira berapa banyak kotak yang penuh. Yang tak penuh ni jangan kira lagi. Lepas tu dah habis kotak yang penuh. Okay, katakan kotak yang penuh ada berapa? Ada, okay, katakan kotak penuh. Kotak penuh ada 30. Katalah awak dah kira-kira kan. Kotak penuh ni ada 30. Nak besarkan sikit dia punya tulisan. Okey, kotak penuh ada 30. Lepas tu barulah awak kira kotak yang separuh penuh. Kotak yang separuh penuh dan lebih daripada separuh. Barulah kita kira kotak yang mana kotak penuh. Yang ni nak kira tak ni? Yang ni tak boleh kira. Sebab yang ni dia tak separuh penuh. Dia sikit. Yang ni boleh kira. Yang ni boleh kira. Sebab dia separuh dan lebih daripada separuh. Yang ni pun boleh kira. Kira 2. Ni 1, ni 2. Lepas tu yang ni pun tak sampai separuh. Yang ni pun tak boleh sebab tak sampai separuh. Yang ni pun tak boleh. Yang ini pun tak boleh sebab tak sampai separuh. Yang ni boleh kira. Sebab dia lebih daripada separuh. Okey? Bila dah kira semua, lepas tu awak pun buatlah yang ini. Okey. Kotak separuh penuh. Kira-kira semua tu adalah 20. Okey, jadi berapakah luas? Okey, jadi luas dia berapa? Luas sama dengan 30 ni tambah dengan 20. Okey, 50 kotak. 50 kotak.
Okey, 30 ni tambah dengan 20. Kotak yang separuh penuh tadi tu. Tambah je. 50 kotak. Darab dengan apa? Okey, luas satu petak ni, cikgu nak bagi tahu kat awak, luas satu petak ni. Okey. Satu petak ni luas dia. Luas satu petak ni sama dengan luas satu petak sama dengan 1 darab 1 cm. 1 cm ni ialah panjang dia. 1 cm lagi ni lebar dia. Ni. Ni 1, sini 1, sini pun 1. 1 cm. Ni 1 cm. Sini pun 1 cm. Sini pun 1 cm. Tu yang cikgu kata luas satu petak 1 cm dan 1 cm. Panjang darab dengan lebar. Jadi dapatlah 1 cm persegi. 1 cm persegi ni. Okey. Boleh faham? So, bila luas ni, luas bulatan, okey, luas bulatan ni berapa? Sekejap. Luas bulatan sama dengan 50 kotak darab dengan 1 cm persegi. Okey. So dapatlah sama dengan 50 cm persegi. Okey, inilah cara buat dia untuk kotak ni. Okey, boleh faham menganggar luas permukaan tidak sekata. Macam ni lah. Okey, minggu lepas cikgu ajar isi padu kotak lohong. Kalau isi padu, ni cikgu ulang balik tau. Isi padu panjang dan lebar dan tinggi. Dia ada banyak lagi. Tadi luas, panjang darab dengan lebar je. Yang ini panjang darab lebar darab tinggi. Okey, 1 darab 1 darab 1 sama dengan apa? 1 cm padu. Kalau apa ni? Faham tak? Faham tak sampai sini? Okey, yang ni adalah nak cari isi padu. Isi padu pula. Tadi tu luas. Okey, yang ni nak cari isi padu. Okey, so kalau isi padu dia punya unit ialah sentimeter padu. Sentimeter padu kuasa 3 ni. Okey, tadi tu kuasa 2 kan? Ni kuasa 2 ni untuk luas. Okey, untuk luas. Sekarang ni kuasa 3. Kuasa 3 ni untuk isi padu pula. Okey. So, cikgu bulatkan. Okey, yang ini untuk isi padu. Sekarang ni kita nak kira isi padu kotak lohong. Okey. So nak cari isi padu dia, bilangan kubus yang digunakan. Berapa banyak kubus ni? Satu kubus ni isi padu dia 1 cm padu. Jadi ada berapa banyak kubus? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi berapa? 6. Ada berapa? 6. Okey, ada 6. Okey. So isi padu kotak lohong berapa? 6 darab dengan 6 darab dengan 6. 6 darab dengan 6. 6 darab dengan 6. Sekejap cikgu ada besar. Okey. Okey, 6. So
So 6 darab 6 dapat 6 sentimeter padu. Dia sama dengan 6 darab dengan 1 sentimeter padu. Dapatlah 6 sentimeter padu. Okey, boleh faham? Siapa yang bercakap tu? Okey, boleh faham tak sampai sini? Boleh faham. Okey, sama juga yang ni pun sama. Cara awak buat sama juga. Okey. So, dah habis dah pasal kotak lohong ni. Okey, kotak lohong tu maksudnya kotak yang berlubang. Okey, kotak lohong tu maksudnya kotak yang ada lubang lah. Okey, tu dah settle. Kaedah mengukur isi padu. Okey, sekarang ni dia nak bagi tahu macam mana kita nak ukur isi padu air pula. Yang ni pepejal, kan? Pepejal. Pepejal tu macam apa ni? Itulah macam kotak lohong tu. Sekarang ni kita nak ukur isi padu cecair. Nak ukur isi padu air macam mana? Okey, cikgu stop ni kejap. Sekejap lagi kita share balik. Okey. Cikgu buka buku teks pula. Okey. Buka buku teks. Okey. So, kita tengok buku teks. Okey. Okey, so dekat sini menganggar luas permukaan yang tidak sekata. Okey. Awak tengok kat sini, yang ni dah tadi. Yang ni dah. Yang ni pun kita dah belajar dah minggu lepas. Okey. Isi padu diukur menggunakan alat pengukur. Yang ni lah yang cikgu masuk minggu lepas. Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal cecair atau gas. Okey, yang ni cikgu dah terangkan dalam kelas minggu lepas. Okey, mengukur isi padu kotak lohong tadi. Okey, sekarang ni kita nak buat mengukur isi padu cecair. Okey. So isi padu cecair kita akan gunakan, ni nama dia, silinder penyukat. Okey, dekat cikgu ni ada silinder penyukat. Okey, silinder penyukat ni kita ada sengat. Okey, dekat silinder penyukat ni ada sengat tau. Sengat tu maksudnya ada ukuran-ukuran dia. Okey, daripada 0 sampailah 100 ml, mililiter. Okey, ni nama dia silinder penyukat. Ada dekat Mak Mas. Tapi sebab awak duduk kat rumah, jadi tak boleh lah nak tunjuk. Tapi tak apa, nanti cikgu akan bagi satu apps untuk awak buat. Okey. So dekat sini, mengukur isi padu cecair. Isi padu susu kotak ini ialah 200 ml. Okey, susu kotak yang awak minum RMT tu kan? Sebanyak 200 ml. Apa ni? Tapi dia kata adakah tepat isi padu tu betul ke 200 ml? Dia nak cuba ukur. Okey? Cikgu. Ya? Buku tem tu surat berapa? Buku tab ke surat berapa? Ni 88 ni. Buku tab muka surat 88. Okey. Buku tab muka surat 88 nak tengok. Okey.
Kalau ada soalan boleh bagi tahu sekarang. Kalau ada siapa tak faham boleh bagi tahu terus. Okey? Bagi tahu terus yang tak faham. Okey. Tak boleh gerak. Okey. So kita gunakan silinder penyukat dan juga bika. Bika ataupun silinder penyukat digunakan untuk sukat air. Kalau dekat mak-mak cikgu bolehlah tunjuk. Ini awak dekat rumah. Kalau kita sekolah memang kita akan masuk makmal dan cikgu akan tunjuklah. Okey, peralatan-peralatan ni. Okey, awak tengok sini. Okey, macam mana kita nak ukur isi padu? Okay, siapa yang pakai nak Jimit Roshanida ni tolong tutup mic. Okay. Okay, so kat sini isi padu ialah 210 ml. Okay, dia tengok macam ni. Sebenarnya tengok macam ni salah. Okay, tengok macam ni pun salah. Yang ni yang baru betul. 200 mililiter. Bila dia tengok macam ni, dia nampak kurang. Bila dia tengok macam ni, dia nampak lebih lagi 210 yang dia nak ukur air kotak tadi ni. Air kotak tu tulis dekat kotak tu 200 ml. Tapi lim ni tengok macam ni. Okay, yang ni salah. So tak betul cara ni. Okay, kalau kita nak ukur ni. Okay. Yang ni salah. Okay. Yang ni pun salah sebab cara dia salah. Okey, yang ni baru betul. Okey, cara ni betul. Sebab tu dia dapat 200 ml. Okey, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okay, so dekat sini dia kata apa? Bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Okey. Yang ni yang dinamakan aras meniskus. Okey. Aras meniskus tu yang mana? Aras meniskus yang melengkung ni. Nampak tak? Dia bentuk macam ni sikit. Macam tu sikit. Cikgu tulis tak elok. Okey. Dekat air ni kita ambil aras meniskus yang melengkung tu, yang melengkung ke bawah tu. Kita tengok. Kan bila awak isi air dalam silinder penyukat ni, nanti awak akan nampak aras meniskus. Aras meniskus tu dah melengkung. Jadi kita ambil yang melengkung tu. Jadi yang ni lah yang tepat sebab mata dia kedudukan mata dia pada aras meniskus. Okay. Cikgu try padam balik yang cikgu conteng tadi. Satna. Tu nampak tu. Kalau awak kalau cikgu besarkan. Okey, cikgu besarkan buku teks ni. Nampak tak ni? Dia melengkung ni. Nampak tak? Nampak tak? Yang melengkung ni. Nampak. Yang ni lah yang dinamakan aras meniskus. Jadi mata Aisyah dia selari dengan aras meniskus. 200 ml lah dia dapat bacaan. Okey, boleh faham? Itulah maksud dia aras meniskus. Meniskus ialah permukaan cecair dalam satu bekas yang kelihatan berkeluk. Inilah aras meniskus dia. Jadi kalau awak nak ukur cecair dalam silinder penyukat, kena tengok aras meniskus lah. Okey, macam ni. Okey, boleh faham? Okey, yang ni tak boleh nak buat sebab sebab kita tak ada ni. Awak tak ada silinder penyukat. Tapi ada satu apps ni boleh digunakan untuk ukur isi padu cecair. Sekejap cikgu tunjuk kat awak. Apa yang boleh tunjuk isi padu cecair. Okey.
So kat sini sekejap. Sekejap lagi cikgu tunjuk. Okey, kita masuk dulu yang ini. Okey. Isi padu pepejar tidak sekata. Sekarang ni dia nak suruh awak ukur batu. Okey, dia nak suruh awak ukur batu. Macam mana nak ukur batu ni? Okey, nak ukur batu ni ialah mula-mula sekali awak kena catik dulu isi padu awal air. Isi padu awal air ni maksud dia air ni duduk dalam sinda penyukat je, kita tak letak apa-apa. Okey, berapa dia punya bacaan? 20 ml kan? Okey, kat sini dia bagi contoh. 20 ml. Lepas tu kita letak batu. Bila letak batu mestilah air naik kan? Okey, air naik dekat mana? 30 ml. Jadi nak tahu isi padu batu berapa? Isi padu batu ni, bacaan isi padu akhir ni yang banyak ni, bacaan yang banyak kena tolak dengan bacaan yang sikit. Jadi inilah isi padu batu dia. Tengok sini. Siapa tak faham yang ni? Cikgu nak tunjuk pun susah sebab awak tak buat. Okey. So awak boleh buat sendiri dekat rumah. Katalah awak masukkan air dalam cawan. Okey, awak bubuh air dalam cawan. Okey. Ada tak dekat rumah yang ada sengat macam ni? Ada tak cawan yang ada sengat macam ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada tak apa. Awak guna kotak pun boleh. Kotak. Katakan awak beli air kotak, kan? Awak tengok air kotak tu berapa ml, kan? Lepas awak minum air kotak tu, awak buka kotak tu, lepas tu awak isi air. Awak isi air, lepas tu awak masukkan air dalam cawan. Jadi air tu sama dengan dekat kotak tu awak tengok ada berapa dia tulis. 200 ml ke berapa? Dia tulis 200 ml. Kata dia tulis 200 ml kan? Awak masukkan dalam cawan. Lepas tu awak ambil lah batu ke, ikat dengan benang ataupun awak ambil apa-apa saja. Pemadam pun boleh. Ke kunci ke. Okey? Awak masukkan dalam air. Lepas tu tengok air tu naik sampai mana. Dia mesti naik. Air tu mesti naik. Okey. So yang ni caranya, tapi susah nak buat sebab awak tak ada silinder penyukat. Awak tak ada silinder penyukat dekat rumah. Jadi macam mana awak nak ukur kan? So ni lah cara dia. Kalau kita nak ukur isi padu batu, mula-mula kita kena ukur dulu paras air. Paras air ni berapa? Cikgu besarkan. Dah sangat. Okey, mula-mula awak isi air, jangan letak batu lagi. Catikkan berapa? 20 ml. Lepas tu yang kedua awak letak batu dalam dia. Letak batu ke, kunci ke, apa ke. Lepas tu tengok berapa pula. 30. Katakan dah naik 30. Jadi nak tahu isi padu batu, awak kena bacaan isi padu akhir yang nilai yang besar ni 30 tolak dengan 20. Nilai yang kecil mana boleh 20 tolak 30. 30 tolak 20 boleh. Jadi 10 ml ni adalah isi padu batu tu. Boleh faham? Okey? Bila kita letak batu mestilah air naik. Jadi nak tahu isi padu batu ni air yang naik tu tolak dengan air yang sebelum masuk batu. Jadi itulah isi padu batu. Ni kalau kita nak ukur isi padu bentuk yang tidak sekata. Sebab kalau nak ukur isi padu batu kan susah. Dia tak ada panjang, dia tak ada lebar, dia tak ada tinggi. Semua tak sekata. Jadi bila benda yang tak sekata ni, kita nak ukur isi padu dia dengan cara macam ni lah. Nama dia cara Eureka, kaedah sesaran air nama dia. Yang ini nama dia ialah kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air ni untuk apa? Untuk ukur isi padu pepejar tidak
sekata. Kita guna kaedah sesaran air. Ni nama dia, kaedah sesaran air untuk ukur isi padu. Isi padu yang tidak sekata. Okey, isi padu pepejar tidak sekata kita ukur guna kaedah sesaran air. Okey, inilah dia punya. Yang ni ada eksperimen dia. Ni yang cikgu kata dia kena letak kunci, letak mangga, letak pemadam. Lepas tu nak tengok berapa isi padu kunci, berapa isi padu pemadam, berapa isi padu mangga. Semuanya dia buat kat sini. Cara dia sama macam yang atas ni, nak kira isi padu batu. Okey, boleh faham? Boleh faham Boleh. tak? Boleh. Okey. So, dah habis dah tajuk ni. Cikgu nak tunjuk dekat awak cara macam mana kita boleh guna aplikasi apa ni. Sekejap Sana, cikgu cari dulu. Sekejap YouTube. Sekejap, cikgu buka YouTube site. Sekejap Okey, kejap.
Isi padu. Macam mana nak ukur isi padu? Isi padu. Isi padu guna pad. Sekejap pad simulation. Okey, awak tengok yang ni je lah. Sekejap. Okey. Cikgu share. Okey. Nampak tak ni? Nampak? Nampak. Okay, awak tengok ni. Nampak. Cepat sikit. Okey. Okey, tengok Dengar tak? Dengar? Dengar tak? Dah. Tak dengar? Tak dengar. Dengar. Tak dengar. Tak dengar? Kau dengar je. Cuba lihat gambar ini. Ini adalah contoh isi padu yang tertulis pada kotak minuman. Kalau anda menyampul, adakah kandungan air di dalam minuman kotak sama seperti sebutannya sepatutnya? Lama sangat. Bacaan isi padu cecair tersebut. Kedudukan mata yang berada di atas takat meniskus maupun berada di bawah takat meniskus mengakibatkan bacaan yang kita ambil adalah lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada batu. Aras meniskus yang tepat dalam gambar Lama sangat dah pula. bacaan isi padu awal Sama je. selain tim Eureka, Okey. Tak payahlah tengok. kita juga pelajari kaedah saran air yang digunakan. Okey. Tak payah. Okey, so sekarang ni cikgu nak share awak punya mana pergi window. Okey. Okey, cikgu nak share ni Okey, buku aktiviti awak tu kan? Saya ingin mengukur isi padu kotak lohong. Okey, saya boleh menggunakan apa? Okey, isi padu kotak lohong ni menggunakan apa? Kubus 1 cm, 1 cm padu boleh. Okey. Saya ingin mengukur isi padu air kotak. Menggunakan apa? Kalau air kotak ni. Menggunakan apa tadi? Silinder penyukat. Okey. Yang ni menggunakan silinder penyukat.
Tadi. Yang ni menggunakan kubus 1 cm padu. Yang ni menggunakan silinder penyukat. Delete lah. Okay. Okay, silinder penyukat. Silinder penyukat. Okey. Yang ni menggunakan kubus 1 cm. Okey, kubus 1 cm padu. Okey, yang ni saya ingin mengukur isi padu batu. Saya boleh menggunakan apa dia? Menggunakan tin Eureka. Tin Eureka. Okey. So yang ini awak buat sendiri. Okey. Jelaskan jawapan kamu. Kenapa kita kena guna okey, yang mana satu jawapan dia? Yang tengah tu. Yang ini A. Yang ni B. Okey, yang ni C. Mana satu yang betul? B. B. C. B. Okey, siapa jawab B betul. B. Siapa jawab C salah. Jawapan dia ialah B. C ni yang betul. C ni salah sebab dia baca dekat atas ni. Kita baca dekat bahagian yang dah lengkung ni. Bawah dia. Bawah yang melengkung ni. So jawapan dia B. So yang betul ialah B. Okey, yang ni yang betul. Okey. So jelaskan jawapan kamu. Apa kita nak jelas kat sini? Jelaskan. Apa kita nak tulis? Untuk melihat isi padu cecair. Cuba tengok buku teks awak. Buku teks. Kenapa kita kena guna arah arah meniscus tu? Ni. Cikgu. Masuk apa? Apa dia? Dapat bacaan buat yang tepat. Supaya bacaan yang diukur adalah tepat. Itulah jawapannya. Kerana bacaan yang diambil tu adalah tepat. Paling tepat. Kerana kedudukan mata berada pada aras meniscus. Ataupun awak tulis kat sini, Satna. Okey, jelaskan jawapan kamu. Kerana kedudukan mata berada pada aras apa? Meniscus. Okey. Isi padu tercair. Okey, yang ni awak buat. Apa yang perlu diambil dulu semua. Okey, buat sendiri. Okey, yang ni pun boleh buat sendiri. Okey, yang ini susah sikit lah awak nak buat kan. Sebab tak ada benda ni. Okey. Kalau tak ada benda ni, tak apa. Nanti cikgu bagi contoh aktiviti awak boleh buat. Guna benda ni. Okey. So awak boleh cuba dulu buat. Okey, tulis je jawapan dia apa kat sini. Yang ini berapa? Yang ni ialah air yang terkumpul dalam silinder penyukat. Okey, dia letakkan mangga, lepas tu air tu turun masuk dalam ni. Jadi isi padu mangga tu yang berapa banyak air yang ada dalam bika ni. Berapa banyak air yang ada dalam silinder penyukat. Okey? Boleh buat. Okey, so sampai sini je lah kita punya pelajaran hari ni. Okey? Yang ni awak cuba buat dulu, nanti cikgu akan bagi jawapan. Okey, untuk yang minggu-minggu lepas tu ada tak masalah nak jawab? Tak Cuba tengok. ada. Saya buat dah. Yang minggu-minggu lepas, yang dulu-dulu tu ada tak jawapan? Ni. Ada tak masalah nak jawab? Cara pembiakan semula jadi.
Apa dia pokok pisang ni? Teknologi pembiakan yang boleh digunakan. Guna kultur tisu. Cara pembiakan semula jadi, kita guna apa ni? Pokok pisang. Anak pokok. Anak pokok. Okey, yang ni pokok bunga kertas. Keratan batang. Okey, keratan batang. Teknologi pembiakan. Tut. Okey, kita boleh buat tut. Okey. Pokok mangga. Cara pembiakan dia. Biji benih. Okey. Biji benih. Semula jadi biji benih. Teknologi pembiakan. Guna apa? Tut. Okey, guna tut. Okey, bagus. Okey, yang ni? Yang ni dah buat? Ni. Senaraikan kepentingan pembiakan tumbuhan yang dapat kamu kenal pasti berdasarkan rajah di atas. Okey, apa kepentingan dia? Pembiakan tumbuhan. Kenapa perlu tumbuhan ni perlu dibuatkan? Membekalkan oksigen kepada hidupan. Tumbuhan, haiwan. Okay, kenapa kita kena biakkan tumbuhan? Lagi satu, sebagai sumber apa? Makanan. Okay, lagi apa dia? Yang tu ada dekat dalam buku teks. Apa dia lagi? Cepat abang. Sumber Apa kayu. boleh abang kat cikgu? Apa lagi? Sumber kayu. Okay. Sumber kayu. Sekejap, kita tengok apa lagi. Sebagai apa? Sumber kayu. Okey, sumber kayu. Okey, lagi? Sebagai habitat bagi tempat tinggal haiwan. Okey, habitat tu ialah tempat tinggal lah. Okey, yang ni boleh buat sendiri kot. Senang je kan? Nyatakan cara tumbuhan berikut membiak. Melalui apa ni? Melalui daun. Okey, siapa yang tak boleh pergi ni? Okey, yang ni melalui keratan Batang. Okey, keratan Batang. Yang ni? Anak pokok. Okey, Anak pokok. anak pokok. Lagi yang ini? Ni apa? Biji benih. Okey, Benih. bagus. Biji benih. Yang ni? Batang bawah tanah. Okey, pandai. Bagus. Batang bawah tanah. Okey, yang ni? Spora. Okey, yang ni spora. Spora ni untuk tumbuhan yang tak ada bunga. Yang tidak berbunga, yang tidak berbuah, dia membiak melalui spora. Contoh dia pucuk paku kan? Pucuk paku pakis. Okey, dia tak ada bunga, tak berbuah. Okey, yang tu awak boleh buat sendiri. Nama pokok, cara pembiakan dia apa dia? Okey, kita tengok satu-satu. Okey. Okey, keratan batang. Okey, cara pembiakan dia. Dia tulis apa ni? Oh, silap.
Okey, nama pokok ialah pokok yang ada dekat sini. Lidah jin, cendawan, lagi apa? Ubi kayu, kentang, pokok selasih. Lagi ni apa ni? Pokok apa ni? Awak cari nama pokok dekat sini. Pokok apa ni? Ada berapa banyak pokok kat sini? Okey, lidah jin. Okey, lidah jin. Lagi apa dia? Pokok, okey, cendawan. Okey, lidah jin melalui apa lidah jin? Okey, kentang. Tahu tak? Kentang, ubi kentang, ubi kentang. Lidah jin apa dia? Hazira. Hazira kan nama awak kan? Nama apa? Daun. Hazira. Hazira. Ha? Hazira. Hazira kan? Ha. Hazira, lidah jin ni cara pembiakan yang mana? Buat tak yang ni? Daun. Buat tak? Buat dah. Lidah jin daun ke? Lidah jin. Lidah buaya dengan lidah jin sama tak? Cikgu tanya awak. Daun. Cara pembiakan lidah jin dengan lidah buaya sama tak? Jawab kuat je tak dengar. Ya Allah. Mohon Sama potong. tak? Okey, pokok lidah jin melalui daun. Okey. Lidah jin daun, kalau lidah buaya ni dia ada beza sikit anak pokok. Okey. Lidah jin daun, maksudnya kita tanam daun je. Dia tumbuh. Okey. So lidah jin ni daun, jadi awak tandalah right dekat daun. Okey, kat sini. Tandalah right. Cikgu tak boleh nak tanda right. Tanda macam ni. Okey, cendawan. Cendawan apa? Spora. Okey, spora. Lepas tu ubi kentang. Ubi kentang, batang bawah. Batang bawah tanah. Okey. Kemudian selasih. Okey, Biji daun benih. selasih macam mana? Biji benih. Daun selasih. Daun selasih pakai apa? Biji benih. Okey, daun selasih nombor 4, biji benih. Lagi satu? Beratan batang. Okey, keratan batang. Betul keratan batang? Betul tak? Keratan batang. Pokok selasih. Betul lah. Cikgu nak tanya awak ni. Okey, selasih ada 2 tau. Satu keratan batang, satu biji benih. Okey. Dia ada 2. Lagi apa yang ada kat dalam ni? Ada. Ada tumbuhan apa lagi? Kat dalam ni. Cuba tengok. Ada apa lagi? Awak buat apa lagi? Azira? Awak buat apa lagi? Mangga. 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 Ada mangga. Mangga ada kat sini. Ni mangga. Lagi apa? Satu lagi apa? Mangga guna apa? Mangga, biji, benih. Okey, lagi satu apa? Ada lagi tak? Ubi kayu. Ubi kayu ada ke? Sekejap. Ubi kayu. Ubi Ubi kayu cikgu tak bubuh ubi kayu Ubi kentang cikgu.
Okey, ubi kayu apa dia? Keratan Kereta batang. batang. Okey, ubi kayu dengan ubi kentang tak sama walaupun dua-dua ubi. Okey, ubi kayu guna keratan batang. Ubi kentang kita tanam ubi kentang tu dalam tanah. Tapi kalau ubi kayu kita tanam batang dia. Kita tak tanam ubi dia. Okey. So berdasarkan jadual di atas namakan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai lebih daripada satu cara untuk membiak. Jawapan dia pokok selasih. Okay, yang lain semua satu je. Okay, so dekat sini. Ni dah. Okay, yang ni apa jawapan dia? Tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada untuk membekalkan. Apa jawapan? Sumber makanan. Okey, membekalkan sumber makanan. Tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada untuk membekalkan oksigen. Okey, yang ni tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada sebagai habitat. Habitat ni ialah tempat tinggal. Okey, yang ni nombor 4. Cepat. Cikgu nak jawapan cepat. Kayu. Okey, Kayu. biar agar sentiasa ada supaya bekalan kayu dapat digunakan untuk pot. Okey, yang ni cara pembiakan apa ni? Yang ni dia guna apa ni? Ni biji benih. Lepas tu yang ni dia guna culture tisu, yang ni guna tooth. Tiga-tiga pun boleh. So jawapan dia ya lah. Nyatakan cara pembiakan tersebut. Boleh melalui biji benih, culture tisu, yang ni tooth. Tiga-tiga boleh. Apakah kaedah pembiakan yang menggunakan teknologi untuk membiakkan jambu air? Culture tisu dan tooth. Okey, pada pendapat kamu mengapakah suatu tumbuhan boleh mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan? Supaya kita dapat, kenapa kena ada lebih daripada satu cara pembiakan? Apa jawapan dia? Awak buat apa ni? Kenapa kena ada lebih daripada satu? Membiak lebih banyak. Apa ni? Supaya dapat dapat dibiakkan dengan lebih banyak. Okey? Sebab apa? Supaya dapat dikomersialkan. Okey? Ni jawapan dia. Cikgu tulis Okey, supaya tumbuhan dapat dibiakkan lebih banyak untuk tujuan dikomersialkan. Dikomersialkan tu maksudnya untuk dijual, untuk dipasarkan dekat negara-negara lain lah. Okey, itulah maksud dia. Okey, yang ini awak kena buat dekat rumah. Cikgu dah suruh awak buat kan? Okey, yang ni cikgu tak tahu siapa yang buat. Sebab tak ada pun hantar. Okey, yang ni kena buat. Lepas tu buatlah video. Okey, buat video hantar kat cikgu. Okey. So, untuk yang ini, awak boleh buat dekat rumah yang ini. Okey, sampai yang tajuk ini. Sampai habis lah. Boleh buat sampai habis. Yang ini nanti minggu depan kita masuk yang ni pula. Tajuk ni Tajuk yang ini kita akan masuk. Okey. So sampai sini saja kelas cikgu. Nanti kalau ada masalah boleh tanya cikgu Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Kalau tak faham nak buat. Okey, boleh faham? Hari ni punya pelajaran? Boleh. Michael Hazi?
Roshanida ni siapa? Nama. Cikgu, sorry cikgu dah tak ingat dah nama awak. Ada beberapa orang je cikgu ingat. Sebab kan kita kan sekolah sekejap je. Cikgu pun tak ada nak ingat nama. Sains bukannya tiap-tiap hari ada. Seminggu sekali je. Okay. So, ni nama siapa yang guna Roshanida ni? Tu cikgu suruh tulis nama kat sini. Tulis nama dekat mesej ni. Senang cikgu tahu. Siapa? Okey, nanti kita jumpa lagi minggu depan. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi hadir ke kelas cikgu. Okey, bye-bye. Nanti cikgu akan cikgu akan share semua jawapan. Jawapan dalam buku aktiviti Cikgu akan share jawapan dalam buku aktiviti.